Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 24 Mei bersama saya Adi Akmal Syahrom dan berikut tajuk utama malam ini. Perselisihan faham punca wanita ditikam sebelum dibakar. Juga wanita muat naik gambar tatu kalimah Allah di berkas. Perselisihan faham tentang kehamilan menjadi punca seorang wanita maut ditikam sebelum dibakar di kebun kelapa sawit di Jalan Sungai Limau, Sabak Bernam, Isnin lalu. Perbuatan kejam itu bagaimanapun membawa kepada penahanan seorang lelaki dipercayai kekasih mangsa di rumah keluarganya di Sungai Besar petang semalam. Ketua Polis Daerah Sabak Bernam, Superintenden Agus Salim Muhammad Alias berkata, suspek berusia 20 tahun dipercayai membawa mangsa yang berusia 21 tahun itu ke kebun kelapa sawit kira-kira jam 10 malam. Sebaik tiba di tempat kejadian, berlaku pertengkaran antara suspek dan mangsa dipercayai kerana mangsa enggan merahsiakan kehamilannya. Dia bakar tu dah mati dah. Selepas dia tikam belah tu kan, lepas tu dia bakar. Dia tinggalkan. Lepas dia bakar tempat kejadian tu, dia tarik, dia tinggal tempat tak jauh daripada situ. Dia sorok. Lepas tu pagi tu dia balik rumah, datang balik ke tempat kejadian. Dia bawa tong ni lah. Semakan polis mendapati suspek tidak mempunyai rekod lampau dan direman selama 6 hari bermula hari ini untuk membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kadun Keseksaan Akta 574 dan jika sabit kesalahan boleh dihukum gantung sampai mati. Sementara itu, mayat mangsa yang terbakar 60% dibawa ke Hospital Sungai Buloh untuk dibedah siasat. Semalam, mayat tanpa identiti ditemui terbakar di tepi kebun kelapa sawit berhampiran kandang lembu di kampung Sungai Limau. Kejadian disedari orang awam yang ternampak asap di dalam semak ketika melalui kawasan berhampiran kira-kira jam 7 pagi. Jenazah pendaki Malaysia Everest 2023 ME 2023 yang juga pengarah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Kedah, Lieutenant Colonel Awang Askandar Ampuan Yaakob dijangka tiba di tanah air Jumaat ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan Tugas-Tugas Khas, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata jenazah berjaya dibawa turun ke Everest Base Camp dan akan dibawa ke hospital di Kathmandu, Nepal. Tambah Dato' Armizan, jenazah kemudian akan diterbangkan ke Malaysia dan seterusnya ke Sabah bagi memenuhi permintaan keluarga yang mahu Allahyarham dikebumikan di kampungnya. Terdahulu, Malaysia Everest 2023 menerusi hantaran Facebooknya memaklumkan jenazah Awang Askandar tiba di Everest Base Camp kira-kira pukul 12.30 hari waktu Malaysia. Jenazah selamat dibawa turun dengan bantuan 6 malim gunung menggunakan pengusung. Sekretariat ME 2023 di EBC turut berkongsi sekeping gambar menunjukkan jenazah Awang Askandar yang berbalut rapi dengan bendera jalur gemilang. Awang Askandar dilaporkan meninggal dunia pada ketinggian 8,000 meter kerana mengalami masalah kesihatan. Seorang wanita tempatan ditahan selepas memuat naik gambar menunjukkan tatu kalimah Allah di badan seorang wanita lain di Facebook semalam. Wanita berusia 46 tahun itu kemudian direman 3 hari bermula hari ini untuk siasatan lanjut. Setiausaha Polis Diraja Malaysia PDRM Nursiah Muhammad Saaduddin berkata wanita yang juga pengendali serta pemilik akaun Facebook @bungamatahari itu ditahan dalam serbuan di Gombak, Selangor. Polis turut merampas sebuah telefon bimbit beserta satu kad SIM dalam serbuan itu. Kes disiasat mengikut Seksyen 298A Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Orang ramai dalam pada itu diingatkan supaya tidak membuat hantaran atau menularkan perkara yang menyentuh sensitiviti agama, kaum dan institusi diraja di mana-mana platform media sosial sehingga membangkitkan perpecahan keamanan serta menggugat keharmonian kaum.
Taktik menyembunyikan dadah di dalam lantai kayu bot gagal mengaburi pihak berkuasa apabila kegiatan itu terbongkar dalam serbuan di sebuah jeti nelayan di Skincan Jumaat lalu. Hasil serbuan itu, polis merampas 30 kg syabu bernilai 1.08 juta ringgit. Ketua Polis Daerah Superintenden Agus Salim Muhammad Alias berkata, sindiket penyelundupan itu didalangi 4 pendatang asing tanpa izin parti warga Indonesia berusia lingkungan 25 hingga 41 tahun. Hasil pemeriksaan yang dibuat di dalam bot tersebut, pihak polis telah menjumpai 2 bungkusan hitam, plastik hitam yang mana ia mengandungi 30 pack bungkusan yang seperti tengok di hadapan ni, dia jenis yang dibungkus dengan bungkusan jenama T, dan hasil pemeriksaan terhadap bungkusan tersebut dia mengandungi dadah jenis syabu, dan setiap bungkusan dianggarkan seberat 1 kilogram. Kesemua parti yang merupakan nelayan ditahan pada jam 10 malam di dalam bot berkenaan. Superintenden Agus Salim berkata pihaknya percaya dadah itu dihantar ke negara jiran iaitu Indonesia dengan menggunakan bot. Suspek direman 7 hari di bawah Seksyen 117 Kanun Tata Cara Jenayah bermula 20 Mei hingga 26 Mei ini. Kerajaan Negeri Perak menafikan terdapat gula premium berharga RM4.80 dijual di negeri itu. Exco Pengguna Perak Woh Kah Leong berkata pemeriksaan dijalankan mendapati gula yang dijual masih pada kadar runcit ditetapkan iaitu RM2.85 sekilogram bagi gula bertapis kasar dan RM2.95 bagi gula halus. Sehingga kini, KPDM Perak telah melaksanakan hampir 30,000 pemeriksaan di satu negeri Perak dari Pari Bunta Great sampailah ke Tanjung Malim ke Teluk Intan, dan hanya ada 5 aduan dan telah diselesaikan berkenaan dengan bekalan dan harga gula, dan tak ada aduan berkenaan dengan gula premium yang kononnya dijual pada harga RM4.80. Kah Leong mengulas dakwaan penjualan gula premium RM4.80 di Taiping seperti dibangkitkan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kamunting, Muhammad Fakhruddin Abdul Aziz ketika sesi perbahasan Rang Undang-Undang Hotel Perak 2023. Peniaga di Taiping terutama yang menjual kuih merungut ekoran bimbang dengan masalah bekalan gula selain terpaksa bergantung kepada bekalan gula premium yang dijual pada harga RM4.80 sekilogram. Semalam, media turut melaporkan pemborong gula di Pahang mendakwa pengilang akan memperkenalkan 2 jenis pembungkusan gula iaitu gula standard dan premium. Bagaimanapun, syarikat pengeluar gula didakwa masih menunggu lampu hijau daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup untuk memperkenalkan gula premium yang akan dijual lebih mahal berbanding gula standard. Sementara itu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Negeri Sembilan memberi jaminan bahawa bekalan gula mencukupi bagi memenuhi keperluan 1.2 juta pengguna di negeri itu. Pengarahnya Muhammad Zahir Mazlan berkata bekalan gula daripada 2 syarikat pengeluar utama mencapai 735 tan metrik sebulan iaitu melebihi anggaran 600 tan metrik yang diperlukan. Dengan data-data dan juga keperluan yang ada pada hari ini, KPDN ingin menasihatkan dan juga bersama-sama kongsi bersama rakyat di luar sana bahawasanya tidak berlaku sebarang kekurangan bekalan, pencatutan gula, dan juga kita tidak ada isu berkaitan dengan keberadaan gula di pasaran. Beliau berkata demikian selepas meninjau bekalan gula di Jasmine Food Seremban Sendirian Berhad iaitu salah sebuah gudang dari 11 pemborong utama di Negeri Sembilan pagi tadi. Sejak 1 Januari hingga semalam, pihaknya telah melaksanakan 31,054 pemeriksaan dan setakat ini tiada aduan rasmi mengenai ketiadaan bekalan gula daripada pengguna di negeri itu. Sebelum ini, beberapa negeri dilapor terputus bekalan gula antaranya Pulau Pinang, Terengganu dan Kedah. Untuk rekod, harga runcit gula pasir di negara ini adalah paling rendah iaitu RM2.85 sekilogram berbanding negara ASEAN lain antaranya Indonesia RM4.30, Singapura dan Brunei RM6.32, Thailand RM3.20, Vietnam RM6.20,
Filipina RM8.53 dan Kemboja RM5.37. Sesi persekolahan 2024-2025 akan bermula pada Mac 2024, manakala sesi 2025 pada Februari 2025. Kementerian Pendidikan dalam kenyataan berkata ia bagi mengembalikan sesi persekolahan 2026 kepada Januari seperti sebelum ini. Tambah kenyataan itu lagi, penelitian untuk mengembalikan sesi persekolahan kepada Januari melihat kepada kesesuaian penyediaan kalender akademik untuk tahun seterusnya bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan secara optimum. KPM berkata pertimbangan itu adalah berdasarkan peraturan-peraturan pendidikan, penggal hari dan cuti sekolah 1998 yang menetapkan bahawa jumlah hari persekolahan dalam kalender akademik hendaklah tidak kurang daripada 190 hari. Semalam Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq memaklumkan di Dewan Rakyat bahawa sesi persekolahan akan kembali dimulakan pada Januari 2026. Fenomena El Nino, bersedia mental dan jangan panik. Bertemu kembali, cuaca panas yang melanda negara masih terkawal, malah tiada keperluan untuk melaksanakan catuan air buat masa ini. Bagaimanapun, pakar alam sekitar Profesor Madya Dr. Haliza Abdul Rahman berkata persediaan mental dan fizikal perlu dipersiapkan dalam kalangan rakyat Malaysia bagi menepani krisis yang mungkin berlaku ketika fenomena El Nino kuat yang diramal berlaku Jun ini. Rentetan daripada cuaca yang kering dan panas dan juga akibat daripada kekurangan hujan, antara sektor yang paling ketara menerima kesan adalah sektor yang berkaitan dengan pembekalan air, di mana air di empangan dijangka akan merosot akibat sejatan yang tinggi dan juga kurangnya hujan. Maka air di sungai akan merosot, justru air di empangan juga akan merosot akibat daripada faktor-faktor tadi. Tetapi buat masa sekarang saya rasa tidak perlu lagi catuan air kerana ada setengah-setengah kawasan misalnya di Lembah Kelang masih lagi menerima hujan. Tambah beliau, persediaan fizikal dan mental itu katanya bukan bermaksud perlu melakukan pembelian panik air mineral, tetapi lebih baik jika berhemah dalam penggunaan air. Jika pembelian panik air mineral dibuat, ia hanya akan menyebabkan harganya meningkat di pasaran. Jelas Dr. Haliza, Malaysia telah 12 kali mengalami fenomena El Nino dengan yang paling buruk direkodkan pada 1997 dan 1998 sehingga menyebabkan krisis air berlaku di Lembah Kelang. Justru pelbagai persediaan perlu digerakkan di peringkat kerajaan bagi mengurangkan impak kepada sektor pertanian dan kesihatan. Daripada segi kerajaan oleh kerana sektor-sektor ekonomi negara akan terjejas terutama berkaitan pertanian misalnya, mestilah mengambil langkah-langkah awal antara lain mungkin menambahkan peruntukan kepada sektor yang dijangka terjejas terutamanya pertanian, mungkin membeli ataupun menaik taraf peralatan yang boleh digunakan untuk meramal ataupun teknologi sedia ada ditambah baik untuk aktiviti mitigasi dan juga melancarkan kempen secara berterusan pendidikan berterusan kepada rakyat bagaimana untuk berhadapan dengan El Nino. Rakyat Malaysia juga perlu mempersiapkan diri dengan pelbagai maklumat agar tidak panik berdepan situasi dan memanfaatkan pengalaman yang perlu dilalui sebelum ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu anak muda yang bakal mewarisi kepimpinan negara agar menerapkan nilai serta idealisme untuk membawa perubahan kepada diri dan masyarakat. Golongan itu juga diharap dapat mengkaji sesuatu informasi atau maklumat sebelum membuat sebarang keputusan berbanding hanya menjadi pak turut. Apa arti anak muda begitu? Ada anak muda diikut saja sebagai macai, tak berfikir. Atau sebagai wala'un. Tapi anak muda ni kita nilai dari segi apa? Keyakinan dia, minat dia dah bawa perubahan, minat dia nak timba ilmu, minat dia ada cita-cita nak bawa kebaikan. Itu yang disebut idealism. Beliau berkata demikian ketika sesi santai petang dan dialog bersama anak muda di Dewan Gunung Mak Cincang Kolej Vokasional Langkawi pada Rabu.
Datuk Seri Anwar turut menegaskan bahawa golongan muda tidak boleh menjadikan hak sebagai pengundi di negara ini dengan memberikan undi tanpa berfikir sehingga individu yang melakukan penyelewengan dipilih menjadi pemimpin. Institusi pondok dan pengajian Islam moden di universiti perlu memerlukan usaha lebih serius dalam menepani cabaran dunia dan krisis kemanusiaan pada masa kini. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin berkata sebagai permulaan, usaha itu boleh dibuat melalui penganjuran dialog bersifat ta'aruf agar aliran tradisional dan aliran moden dapat dimanfaatkan antara satu sama lain. Tambah beliau, dalam konteks ini, sistem pengajian lama dan silibus masa kini di universiti boleh digabungkan oleh institusi pondok dan pengajian moden di universiti. Bagi pihak kajian negeri, saya sangat besar hati dengan kesediaan UIA membenarkan penggunaan Dewan Senat. Dan dalam ucapan tadi saya sebutkan begitu cantik dan menariknya daripada dua aliran. Aliran tradisionalis dan juga aliran moden yang lahir di universiti-universiti dapat berhubung antara sesama lain dalam pengajian dan juga dalam perbincangan yang bakal menerbitkan satu ataupun bakal menghasilkan satu yang lebih baik dan juga hasil keharmonian yang timbul daripada program ini. Datuk Seri Amiruddin dalam pada itu berkata perhatian lebih besar perlu diberikan kepada penyuburan pengajian kitab-kitab turaf seperti Fathul Bari Imam Ibn Hajar, Tafsir At-Tabari dan Al-Majmu' Imam An-Nawawi. Beliau ditemui selepas merasmikan munakasah ilmiah sempena Festival Turaf Islami di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM. Terdahulu sesi perbincangan dan soal jawab ilmiah bertemakan cabaran terhadap tradisi turaf dalam abad ke-21 itu menampilkan mantan Mufti Besar Mesir, Syekh Profesor Dr. Ali Jum'ah. Ia turut dihadiri kira-kira 145 tetamu dari pelbagai institusi pengajian Islam tradisional, ahli akademik dari universiti tempatan, mufti serta badan bukan kerajaan. Festival selama 6 hari yang bermula 20 hingga 20 Mei itu bersepena projek Julung Kali terjemahan edisi bahasa Melayu Kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali yang dibiayai Kerajaan Selangor. Ziarah luar Madinah membawa jemaah haji ke lokasi tinggalan sejarah Nabi Muhammad iaitu Masjid Quba yang terletak kira-kira 4 km dari Masjid Nabawi. Terkesan dengan peristiwa hijrah yang dilalui Rasulullah, jemaah haji Malaysia tidak melepaskan peluang untuk menunaikan solat sunat bagi mengejar ganjaran dan pahala. Laporannya bersama Sadiq Hakim Azman dari Madinah Al-Munawwarah. Terdahulu, jemaah haji dibawa ke Masjid Quba dengan menaiki 24 buah bas yang disediakan tabung haji. Program ziarah luar Madinah ini dikendalikan unit bimbingan dan ziarah pejabat operasi Madinah yang bertanggungjawab dalam memberi bimbingan dan penerangan tentang lokasi-lokasi bersejarah di sini. Mengikut sejarah Islam, Masjid Quba ini adalah masjid pertama yang dibina oleh Rasulullah SAW ketika dalam perjalanan dari Makkah menuju Madinah. Ia turut disebut dalam Al-Quran bahawa masjid ini didirikan atas dasar takwa. Kalau fadilah haji berkenaan dengan Quba ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahu man tatahhara fi baitihi thumma ata masjid Quba fa shalla fihi salatan kana lahu ka ajri umrah. Sesiapa yang bersuci di rumahnya, man tatahhara fi baitihi thumma ata masjid Quba, kemudian dia datang ke Masjid Quba fa shalla fihi salah, dia solat di sini, salat sunat atau salat fardu, baginya pahala umrah. Berkhidmat sebagai pembimbing jemaah haji, ini bukanlah kali pertama beliau menjejakkan kaki di sini. Namun beliau bersyukur kerana dipilih oleh tabung haji untuk berkhidmat kepada Duyufur Rahman. Dibina pada tahun 662 sebelum Masihi, reka bentuk masjid ini telah melalui banyak perubahan dan proses baik pulih sehingga strukturnya kelihatan moden ketika ini. Ia juga menjadi tumpuan jemaah seluruh dunia kerana elemen sejarahnya selain mahu mengejar ganjaran sebagaimana dijanjikan Allah Subhanahu Wa Taala. Turut teruja jemaah haji Malaysia yang sempat mengutuskan salam buat keluarga dan sanak saudara di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sanak saudara yang berada di seluruh Kelantan, terutama di Malaysia, kepada kakak di Kelantan dan adik di Johor,
Semoga sihat, selamat, insya-Allah. Kita akan berjumpa lagi selepas Hari Raya Haji. Mengikuti program bersama tabung haji, jemaah berpeluang melawat tempat-tempat bersejarah dan mengambil manfaat daripada ziarah tersebut. Laporan Sadiq Hakim Azman dan juru kamera Nur Imran Nordin dari Madinah Al-Munawarah untuk Berita Al-Hijrah. Telah tiba pencarian bakat untuk digelar Da'i Muda Yadim 2023. Anda telah bersedia untuk merasai cabaran sebenar dunia dakwah? Anda telah bersedia untuk melestarikan gerakan dakwah dalam dunia yang penuh mencabar ini? Jika ya, hantar permintaan anda ke email admy@yadim.com.my atau hubungi nombor-nombor yang tertera sekarang. Akademi Da'i Muda Yadim melestari gerakan dakwah. Taufan Mawar berisiko ancam bengkalan tentera AS. Bertemu kembali, Taufan Mawar membadai wilayah jajahan Amerika Syarikat, Guam. Taufan kategori 4 berkelajuan sehingga 225 km sejam itu berpotensi mengancam bengkalan tentera AS di barat Lautan Pasifik. Susulan bencana berkenaan, Presiden Amerika Syarikat Joe Biden mengumumkan arahan darurat di pulau yang mempunyai 170,000 penduduk itu. Arahan evakuasi turut dikeluarkan kepada penduduk di kawasan rendah yang berisiko banjir. Kesemua mereka ditempatkan di kawasan penempatan sementara. Menurut Gubernur Guam, Lou Leon Guerrero, ini adalah taufan terkuat melanda pulau itu dalam masa 20 tahun. Agensi Kaji Cuaca Tempatan menjangkakan hujan sebanyak 10 hingga 15 inci. Ia sekaligus mencetus risiko berlakunya tanah runtuh di bahagian tengah dan selatan pulau berkenaan. Perkembangan konflik di Sudan, gencatan senjata seminggu yang dicapai antara tentera kerajaan dan pasukan paramiliteri RSF mula menunjukkan hasil kerana mula tenang walaupun masih kedengaran beberapa pertempuran berskala kecil di Khartoum. Perkembangan terbaru ini memberi sedikit sinar harapan untuk kedua-dua pihak bertelagah untuk mencapai perdamaian. Bagaimanapun bagi rakyat Sudan, wujud kebimbangan konflik yang berlaku di negara itu akan melarat kepada konflik antara puak seperti yang disaksikan di Somalia. Sudan mempunyai ratusan puak, bangsa dan dialek berisiko terjerumus ke dalam kancah konflik perkauman yang serius. Justru mereka berharap pihak berkuasa dapat bertindak mengurangkan situasi berkenaan. Sejak pertempuran bermula 15 April lalu, lebih 1,000 nyawa terkorban, manakala jutaan lagi meninggalkan kampung halaman mereka. China muncul pengeksport kereta terbesar di dunia selepas memintas Jepun dalam tempoh 3 bulan pertama tahun ini. Negara itu dilapor mengeksport 1.07 juta kenderaan sepanjang tempoh berkenaan, manakala Jepun mengeksport 954,185 kereta. China mencatat peningkatan 58% berbanding suku pertama pada tahun lepas, manakala Jepun hanya meningkat 6% dalam tempoh sama. Kedudukan itu dirangsang oleh permintaan besar untuk kereta elektrik dan jualan ke Rusia. Pembuat kereta China termasuk Geely, Chery dan Great Wall menyaksikan bahagian pasaran masing-masing melonjak, terutama di Rusia selepas pesaing mereka Volkswagen dan Toyota menarik diri dari pasaran negara itu ekoran konflik dengan Ukraine. Selepas Rusia, destinasi ekspor utama China ialah Mexico, Belgium dan Arab Saudi. Tahun lalu, China atasi Jerman untuk muncul pengekspor kedua terbesar kenderaan di dunia. Sebelum ini, Jepun merupakan peneraju dunia kenderaan apabila mengekspor 3.2 juta kenderaan dalam tempoh 11 bulan. Selain Jepun, China dan Jerman, 3 lagi pengekspor utama kereta dunia turut tersenarai membabitkan Amerika Syarikat, Korea Selatan dan Mexico. Sekian untuk malam ini. Banyak lagi kandungan Berita Al-Hijrah menerusi platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Dan jangan lupa alhidrahnews.com untuk laporan berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Alek Masyarum, satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa. Malaysia Madani. Assalamualaikum dan selamat malam.